Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pernah 2 minggu tak didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila dah lama 2 minggu ni menurut kita kejap je. Tuan-tuan jumpa saya bila terakhir? 2 minggu lalu kan? Kejap je, tak tahu pejam-pejam dah jumpa lagi ustaz. Ada orang yang tak suka saya, alah menyampah tengok ustaz baru 2 minggu dah tengok lagi muka dia, betul tak? Kalau ada yang tak berkenan lah kan. Tapi insya-Allah semua sini baik-baik semua orangnya, masya-Allah. 2 minggu kejap je menurut kita. Tapi Rasulullah SAW 2 minggu tak jumpa Jibril, Rasulullah tu dah rasa hazin, sedih yang teramat sangat. Bukan Rasulullah je, para anbiya pun begitu juga, nabi-nabi pun begitu juga. Saya ingat saya baca dalam tafsir Safwatul Tawasir atau tafsir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Dia kata satu ketika dahulu ketika Nabi Allah Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam dicampakkan dalam perigi buta. Masukkan dalam perigi buta oleh adik-beradik dia yang jealous, yang iri hati tengok bagaimana ayahanda Yaqub sangat-sangat melebihkan, menjadikan Nabi Yusuf anak kesayangan, sehingga mereka merasakan mereka tu dianaktirikan. Tak puas hati, akhirnya apa mereka buat? Mereka tangkap Nabi Yusuf. Bukan tangkap macam tu, minta izin. Wahai ayahanda, izinkan Yusuf main-main dengan kami besok. Kami bawa lah dia ke taman permainan, taman tema ke apa ke. Nabi Yaqub kata jangan, nanti aku takut dia dimakan oleh serigala. Tak apa, kami ni kan orang yang hebat, otai-otai belaka, gagah-gagah perkasa, sado-sado, kata anak-anaknya Nabi Allah Yaqub, abang-abang tiri kepada Nabi Allah ya. So, kami yang sado takkanlah tak mampu nak pertahankan, nak jaga adik kami. Kalau tak, apa artinya badan kami ni power ni kalau tak boleh digunakan untuk memelihara? Betul tak? Dah berapa tahun tak main besi. Main besi boleh, niat betul untuk jaga negara, bangsa dan agama, tak apa. Tapi kalau mau saja main-main, apalah artinya badan bersado berketul-ketul, tapi bukan untuk membela agama, bangsa dan negara. Tapi kalau niat dia betul, insya-Allah masuk dalam jihad juga gitu. Apalah artinya kita ni yang kuat-kuat, nahnu asbatun, kami orang yang hebat, takkan tak boleh jaga adik kami daripada seekor serigala. Maka jadilah cerita, konon-konon ni kita pun dah tahu cerita dia. Mereka ambil baju Nabi Allah Yusuf dan dilumurkan dengan darah kadzib, bidamin kadzib, darah bohong, darah ayam ke apa ke. Lepas tu bawa balik baju tu, Nabi Yusuf dicampakkan dalam perigi buta. Dia masuk dalam perigi tu kerana dia teringin atau dia tak teringin? Dia tak teringin, tapi dia dizalimi oleh abang-abang dia. Bila baju tu dibawa balik oleh abang-abang, nangis pura-pura, ya wahai Allah. Mereka datang kepada abahnya Yabkun pada waktu isyak, nangis, adik kami tinggalkan Yusuf dan kami sibuk bermain, tiba-tiba dia diterkam oleh serigala. Inilah bajunya abah, buktinya. Abah dia tengok, menangis abah dia. Tapi abah dia kata, alangkah lemah lembutnya, alangkah baiknya serigala itu. Dia menerkam anakku Yusuf tanpa dia merobek baju itu. Itulah. Jadi Nabi Allah Yaqub tahu anak dia membohong. Kalau anak dia kena baham sama serigala, tentulah dengan baju-baju robek, koyak. Ini baju utuh, cuma berwarna merah aja, berwarna darah. Tahu ini. Sampai Nabi Allah Yaqub perli anak dia. Alangkah baik betul serigala ni. Dia baham anak aku tapi tanpa dia merosak, mengkoyakkan baju anak aku. Betul tak? Tapi akhirnya seperti itulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran tak disebutkan, setahu saya tak disebutkan berapa tahun. Tahun tidak disebutkan, mungkin bulan juga tidak disebutkan, tapi disebutkan dia duduk dalam perigi itu. Maknanya apa dia? Tak lama, kejap je. Tapi dalam waktu yang kejap itu, dalam waktu yang sekejap, tak berapa lama, tak sampai setahun pun duduk. Berapa lama aja dalam perigi itu. Sehingga dia dibeli oleh Perdana Menteri daripada Mesir, oleh orang-orang yang berdagang, kafilah dijualkan kepada Perdana Menteri Mesir waktu itu kan. Selama mana beliau yang waktu yang singkat duduk dalam perigi itu, hari-hari didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril jengah. Apa khabar Nabi Yusuf, sihat? Apa yang kurang? Mungkin kalau lapar ke apa-apa, dia akan menghibur. Dia akan menghibur Nabi Allah Yusuf yang masih kanak-kanak, tapi dah jadi Nabi juga kan, masih kanak-kanak. Dihibur terus oleh malaikat Jibril. Kerap kali didatangi oleh malaikat Jibril. Okey, selesai. Disingkatkan cerita, beliau pun membesar di Mesir dan duduk di rumah Perdana Menteri dan dapat mak angkat namanya Zulaikha, dan Zulaikha pun menggoda beliau, dan kita pun tahu akhirnya di penghujung cerita tersebut maka beliau dipenjarakan oleh Zulaikha. Kenapa dipenjarakan? Kerana dia diancam oleh Zulaikha, kalau engkau tak dengar cakap aku, maka aku akan penjarakan kau. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani fihi. Beliau yang minta sama Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam penjara ya Allah.
Dalam penjara ni aku lebih suka daripada aku duduk di dalam istana, tapi aku selalu digoda oleh wanita-wanita ini. Lebih baiklah, ya Allah, aku duduk dalam penjara, aku lebih aman dibandingkan aku duduk dalam istana digoda oleh wanita-wanita. Beliau berdoa. Betul tak? Maka beliau pun dipenjarakan. Dalam penjara, Al-Quran sebut falabitha adada sinin, kalau tak salah, duduk bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, lama kali dipenjarakan oleh pemerintah pada zaman itu, sehinggalah beliau pun keluarkan nanti setelah beberapa tahun, yang akibat mimpi-mimpi yang kita tahu. Raja negeri Mesir waktu itu bermimpi 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus dan lain-lain. Kita tak nak cerita bab tu. Kita cerita Nabi Allah Yusuf dalam penjara. Bertahun Al-Quran sebut dia duduk dalam penjara. Tapi dalam bertahun itu boleh dikira dengan jari je berapa kali Jibril datang ziarah. Mungkin sekali, mungkin 2 kali je, mungkin tak pernah datang langsung. Tapi ketika mana dia duduk dalam perigi yang lebih gelap, yang lebih teruk tu, berkali-kali Jibril datang. Hari-hari mungkin ulang-alik datang ziarah, duk dengarkan Nabi Allah Yusuf. Maka Nabi Allah Yusuf bila dalam penjara pun tentulah dia risau. Bukan dia risau, dia sedih. Aku rindu betul dengan Jibril. Dulu waktu aku dalam perigi, hari-hari berkali-kali datang nak jumpa aku. Hari ni aku dah bertahun tak datang-datang. Apa hal ini? Dia dah teramat rindu kat malaikat Jibril. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, maka hilanglah rindu Nabi Allah Yusuf. Dan beliau bertanya, wahai malaikat Jibril, asal kamu Tuhan tak datang ziarah saya bertahun-tahun, saya ada penjara ini. Sedangkan dulu waktu saya dalam perigi, kejap-kejap kau datang, kejap-kejap kau datang. Dia cakap apa? Dulu kamu masuk dalam perigi, bukan kamu yang minta ke Allah, bukan kamu yang ngatur-ngatur Tuhan, tapi Allah yang atur yang terbaik untuk ente. Ente dizalimi, maka Allah takdirkan ente di penjara, dicampak dalam perigi. Maka Allah SWT sangat sayang kat ente, sebab ente lagi diuji. Bila kita diuji oleh Allah tu tanda kita lagi memiliki doa yang mustajab, memiliki derajat yang amat dekat kepada Allah. Tanda-tandanya senang. Kalau kita lagi susah, lagi diuji oleh Allah, kalau kita bangun tengah malam tahajud doa, confirm menangis air mata. Tapi kalau sekarang Haji Zaki duit banyak, berkepuk-kepuk, betul tak? Anak sihat walafiat, gemuk-gemuk belaka, menantu pun baik, kerja baik semua. Cuba sembahyang tahajud, nangis. Belum tentu nangis, sebab tidak diuji oleh Allah, belum ada ujian. Bila kita diuji oleh Allah, betul tak? Dipenjarakan dalam perigi, memang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu banyak wali-wali Allah, kalau hari ini dia tak jatuh sakit, hari ini dia tak dicuba oleh Allah, dia akan menangis. Dia kata Allah tak sayang ke aku hari ini. Kita pula hari ini, bila kita punya peniaga jatuh, bila kita punya restoran tak ramai orang datang, bila kita punya masalah bertambah-tambah bertindak, kita kata Allah tak sayang kita. Ini bodoh namanya ini. Lagi banyak masalah, lagi Allah sayang sebenarnya itu. Ini kacamata pandang Islam, kacamata pandangan para anbiya, para mursalin. Tetapi bila mana kau masuk dalam penjara, itu kau yang minta ke Allah, sebab kau nak aman daripada ujian wanita. Allah nak uji kau dengan ujian wanita. Kalau kau taat, kau ikut saat itu, memang tinggi derajat kau. Dan Nabi Allah Yusuf memang tinggi pun derajatnya, tapi ini tarbiyah Allah untuk para Nabi. Kita tak mungkin nak membayangkan rendahnya derajat, mustahil kok. Nabi-Nabi ini derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terima wahyu daripada Allah. Tidak ada wali, tidak ada siapa pun ulama yang lebih hebat daripada Nabi-Nabinya Allah. Tapi Allah mentarbiyah Nabi Allah Yusuf seperti itu. Engkau masuk penjara bukan kerana Allah tentukan, memang Allah tentukan, tapi kerana engkau minta sama Allah. Kerana itu aku jarang datang kepada engkau. Dan Nabi SAW juga pernah sampai 2 minggu tak ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Nabi SAW rasa sedih. Apa aku ni dah tak dekat ke Allah, apa aku ni dah tak disayang oleh Allah dan lain-lain. Akhirnya takdir Allah SWT datanglah Jibril setelah 15 hari. Berjumpa, menemui Rasulullah SAW. Bila jumpa je Rasulullah SAW tengok malaikat Jibril, langsung Nabi SAW gembira dan Nabi kata, "Ya Jibril, laqad ihtajabta anni hatta ishtaqtu ilaika ya Jibril." Oh, lama betul kau tak datang jumpa aku Jibril. Lama kau menghilang, lama aku tak nampak kau Jibril, sampai aku dah naik kangen dan naik rindu kat engkau ni. Rindu yang teramat sangat, kata Rasulullah SAW. Itu Jibril. Apa Jibril bila dengar Nabi SAW sabda seperti itu, Jibril jawab apa? Ini Jibril nak ajarkan kepada kita. Ini Jibril ni penghulu para malaikatnya Allah, dicipta daripada cahaya, tak pernah buat dosa, hebat yang luar biasa. Dia punya kekuatan ni, dia punya suara bila bertempik boleh terbalik bumi ni. In kanat illa sayhatan wahidatan.
Malaikat Jibril bertempik ni memang Allah boleh gempa bumi dan lain-lain. Tetapi beliau walaupun hebat dan agung seumpama itu, dia nak ajarkan kepada kita. Bila Nabi kata Nabi rindu kat dia, dia jawab apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, laqad kuntu ashadda syauqan minka ilaika. Ya Rasulullah, jangankan kata paduka rindu kat saya. Saya ni loh ya Rasulullah, lebih-lebih lagi amat rindu kat paduka dibandingkan paduka rindu kat saya. Saya ni lebih rindu nak jumpa tuanku ya Rasulullah. Akan tetapi nak cakap macam mana? Apa nak dikata? Innama ana abdun ma'mur. Saya ni hanyalah semata-mata seorang hamba. Hamba Allah yang hanya menunggu perintah saja daripada Allah. Iza umirtu tanazzaltu. Kalau Allah perintah, wah saya berbahagia, saya akan turun jumpa paduka. Saya ni hamba, saya ni bukan siapa-siapa, hamba. Hambanya Allah. Kalau Allah perintah saya turun, baru saya turun. Wa idza tubistu imtana'tu. Tapi kalau Allah halang saya, Allah tahan saya, Allah tak bagi saya perintah turun, saya tak boleh turun ya Rasulullah, walaupun hati ni menggebu-gebu nak jumpa tuanku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rindunya. Sehingga setelah itu malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bawa turun ayat Quran, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah kami turun melainkan atas perintah Tuhanmu ya Rasulullah. Milik Allah lah yang ada di hadapan dan milik Allah lah yang ada di belakang dan di antara kedua-duanya. Dan Tuhanmu tidak pernah lupa kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.